waj'al li waziran min ahli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hassan khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah budi pekertiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-277. Pengajian kita ini sudah masuk tahun yang ke-13. Kitab Latihan Qalbu merupakan salah satu daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk Ihya ini. Kitab Latihan Qalbu ini merupakan kitab yang ke-22 daripada 40 kitab. Apa yang kita nak pelajari ini? Kitab Latihan Qalbu ini berkisar tentang soal hati, soal qalbu, atau mendalam lagi boleh juga kita sebut sebagai roh. Kita biasa sebut sebagai rohani atau kerohanian. Apakah itu hati atau qalbu? Ringkasnya, qalbu ataupun jantung hati ini ialah diri kita yang sebenar. Bukannya jantung hati yang jantung tu, bukan juga daging hati tu, tetapi diri kita yang sebenar. Hal ini sudah kita kupas dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Mengapa kita kena belajar tentang qalbu ini? Kerana qalbu inilah yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia berperanan penting untuk menentukan baik buruk segala pekerjaan kita. Semua asal daripada dia. Positif dan negatif daripada dia. Dialah nanti atau qalbulah nanti yang sebenarnya akan dipersoal di akhirat. Sebab dialah yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan kaki, yang menggerakkan segala-galanya lah yang berkaitan dengan diri kita. Mulut, raut wajah, pendengaran, penglihatan, penciuman dan sebagainya. Semua punca daripada dia. Semua itu merupakan pekerja-pekerja dia. Sementara hati itulah majikan. Semua itu merupakan hamba rakyatnya. Sementara hati itulah rajanya. Sekiranya baik hati, maka baiklah seluruh tubuh. Sekiranya tak baik hati itu, maka tak baiklah seluruh tubuh. Mengapa kita menggunakan kitab Induk Ihya Ulumuddin ini? Nak guna kitab-kitab yang lain pun boleh. Kerana kitab Ihya inilah yang merupakan kitab soal hati yang paling utama, yang paling penting, paling besar dan sesuai untuk segala zaman. Ihya Ulumuddin ini juga merupakan kitab induk huraian soal jantung hati. Al-Quran itu merupakan kitab dasar. Sementara yang menghuraikannya khususnya dari segi hal ehwal hati tadi, yang terutamanya ialah kitab Ihya Ulumuddin. Itulah yang terbesar. Inilah kitab yang terbesar yang menghuraikan tentang qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita nak tahu dengan lebih mendalam bagaimana qalbu Rasulullah, macam mana hati Rasulullah ni, macam mana jiwa dia. Kita nak tahu, kitab Ihya inilah huraian yang paling panjang dan paling besar tentang qalbunya Rasulullah. Sedangkan qalbu Rasulullah inilah yang kita nak mencontohi. Kitab Ihya ini juga, dia bukan berkisar soal hati sahaja. Dikatakan, sekiranya lah semua kitab-kitab karangan manusia di muka bumi ini musnah, suatu hari ini hilang ataupun karam, dan tersisa kitab Ihya sahaja, maka kitab Ihya ini sahaja sudah cukup untuk membangunkan semula tamadun bagi orang-orang beriman. Nak membangunkan daulah, cukup dengan kitab Ihya sahaja. Al-Quran, kitab Ihya sebagai huraian. Mengapa Imam Al-Ghazali
Kerana diyakini Imam Al-Ghazali lah maha guru besar kepada tabib-tabib hati. Walaupun kita sedia maklum, maha guru teragung tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maha guru besar yang menghuraikan apa yang maha guru agung sampaikan itu ialah Imam Al-Ghazali. Dimaklumi juga ada sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mana kata-kata mereka, kalam mereka itu seumpama kalam nabi-nabi. Siapakah mereka ini? Yang pertama, Huzaifah Al-Yaman, sahabat Nabi. Yang kedua, Hasan Al-Basri, iaitu tabi'in. Dan yang ketiga ialah Imam Al-Ghazali sendiri. Siapakah yang nak kena belajar soal-soal hati ini? Tentulah seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam yang waras, dia kenalah belajar. Termasuklah ilmuwan agama, orang-orang yang banyak ilmu agama. Dan terutamanya lah mereka lah yang kena belajar. Mengapa? Kerana semua orang ada hati. Semua orang menggunakan hati. Sesiapa sahaja yang waras ada hati dan dia menggunakan hati. Jadi kena belajar tentang soal-soal hati ni tadi. Soal hati ini sebenarnya termasuk rukun. Kaji semula hadis Jibril yang selalu kita peringatkan dalam kuliah-kuliah kita. Dalam hadis Jibril itu ada 4 tungku agama, 4 tiang ad-din, 4 pasak. Tungku al-Islam umumnya dia berbicara soal anggota badan. Amalan-amalan anggota badan. Tungku al-iman membicarakan soal akal. Tungku al-ihsan dia membicarakan soal jantung hati, soal qalbu. Dan tungku as-sa'ah dia bersoal tentang kesesuaian, tentang masa, tentang situasi, tentang tindakan. Ini 4 hadis yang mana di dalamnya ada soal hati, iaitu pada tungku al-ihsan, dan ia bertaraf rukun. Jadi siapa yang nak kena ajar ilmu-ilmu soal hati ini? Zaman kita ini tentulah sesiapa sahaja yang ada ilmu tentangnya memang nak kena sampaikan lah. Sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Bagaimana dengan yang tak ada atau yang ada tapi kurang? Kurang ilmu dia. Kena belajar lah. Walaupun orang itu dia banyak maklumat-maklumat agama dalam juzuk-juzuk agama yang lain. Dia kena belajar sebab soal hati ini dia termasuk dalam rukun. Dan sekurang-kurangnya pun ketua keluarga lah kepada ahli keluarga dia. Jadi apa kita nak kena buat? Hadirilah mana-mana pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Sebab ini kitab soal hati yang paling besar. Kemudian kita niat. Niat untuk beli kitab Ihya Ulumuddin. Tahniah, ribuan kalungan tahniah kepada mereka yang berjaya membeli kitab ini. Di samping itu kita kenalah niat nak belajar, niat nak berguru, bukanlah sekadar beli saja. Dan bagi orang-orang yang ada lebih duit, lebih rezeki, beli dan niat dan bertindak, hadiahkan kepada orang-orang lain. Sebab soal hati ni sangat penting. Kita bagi kepada masjid-masjid, kepada surau, kepada perpustakaan, kepada kutubkhanah, hadiah perkahwinan, hadiah hari jadi, anniversary dan sebagainya. Biasakan yang mampu, jadikan ini hadiah. Sebab apa kita kata tadi, soal hati ini sangat penting. Tuan-tuan yang dimuliakan, hidup kita di dunia ini sangat sementara, sangat sekejap. Dia sekadar sepanjang hayat kita saja. Selama usia kita sahaja. Yang terbaru, kalau tak salah, jangka hayat penduduk Malaysia ini, kalau yang lelaki 79 tahun, kalau yang wanita 81 tahun. Itulah hayat kita. Lebih kurang. Ramai yang tak sempat sampai pun. Jadi hidup kita ni itu sajalah.
Lebih kurang 80 tahun itulah. Tetapi kita mesti ingat bahawa hidup kita di akhirat nanti sangat lama. Iaitu selama-lamanya. Sekiranya kita susah di sini, mungkin setakat puluh-puluh tahun tadilah. Tetapi kalau kita susah di sana nanti, sangat lama susahnya. Mungkin trilion tahun dan mungkin juga selama-lamanya. Jadi, jika anak-anak cucu kita, pasangan kita menderita di sini, di dunia ini, paling lama puluh-puluh tahun. Kalau umurnya panjang pun 100 tahun lebih. Penderitaan dia setakat itu. Tetapi jika anak-anak cucu kita, pasangan kita menderita di akhirat sana, yang itu sangat lama. Mungkin 1000 tahun, mungkin juta tahun, trilion tahun, mungkin tak tahulah. Sampai bila-bila. Oleh sebab itu, kita kena berusaha dengan gigih untuk memberikan mereka ilmu-ilmu agama dan bekalan-bekalan akhirat, tanpa kita meninggalkan usaha untuk memberikan kepada mereka ilmu-ilmu dunia dan bekalan-bekalan dunia. Susah payah dan penderitaan di dunia ini bolehlah diibaratkan seakan-akan neraka dunia. Ada koma dia, bukan neraka betul, seakan-akan neraka dunia. Kita nak lepaskan tak anak-anak, pasangan kita, keluarga kita daripada neraka dunia ini? Apa itu neraka dunia? Segala susah payah kita sepanjang hidup kita inilah. Kita nak lepaskan tak mereka ni, termasuk diri kita sendiri? Dah tentulah kita nak usaha lepaskan. Susah payah dan penderitaan di akhirat nanti, itulah neraka akhirat. Kita nak lepaskan tak? Lagilah sepatutnya kita usaha lebih lagi nak lepaskan. Sebab neraka akhirat itu berkali-kali, entah berapa kali ganda lagi teruk daripada neraka dunia. Dan bagi ahli-ahli sufi, seboleh-bolehnya kita bukan setakat nak lepaskan, kita nak cemerlang. Target nak lepaskan tu, rasa malu lah. Sebab nak lepas daripada neraka akhirat, rasa malulah target itu. Ahli sufi dia kena target lebih. Mengapa ramai orang yang tak sampai kepada hal-hal yang sepatutnya mereka sampai dalam agama atau dalam ad-din, khususnya dalam Tunku Al-Ihsan yang berkait dengan tasawuf, dengan soal hati ini? Kata Imam Ghazali, sebab kita ni tak berjalan pergi. Apabila kita tak berjalan pergi, macam mana kita nak sampai? Kita tak cari guru, kita tak cari ilmu, kita tak belajar. Macam mana kita nak amal kalau kita tak ada ilmunya? Macam mana kita nak dapat ilmu sekiranya kita tidak belajar? Macam mana kita nak belajar kalau kita tak berguru? Sendiri-sendiri itu bahaya. Dalam kuliah yang lepas ada kita bagi tahu. Ilmu keempat-empat tiang ad-din dalam hadis Jibril ini, tak boleh kita nak reka-reka sendiri, nak rasa-rasa sendiri, nak mengagak-agak sendiri. Sebab ini ilmu yang bertaraf rukun, ilmu agama. Ilmu fiqh, Tunku Al-Islam, tak boleh nak reka-reka sendiri. Ilmu akidah, Tunku Al-Iman, tak boleh nak reka-reka sendiri. Ilmu tasawuf, Tunku Al-Ihsan, sama juga, tak boleh nak reka-reka sendiri. Ilmu zaman akhir, Tunku As-Sa'ah pun macam itu juga, tak boleh nak reka-reka sendiri. Ada ahli-ahli bagi setiap Tunku agama itu. Ada guru-guru dia, ada aliran-aliran dia, ada sanad-sanad dia. Apabila kita tak berjalan pergi, tadi kata kita tak sampai kepada yang dimaksudkan sebab kita tak berjalan pergi. Kenapa tak berjalan pergi tu? Sebab tak ada kemahuan. Orang yang ada kemahuan dah tentu dia akan berjalan pergi. Tapi dah tak ada kemahuan, tak ada kehendak, tak ada keinginan ni, dia tak berjalan pergilah. Ibarat macam kita berkerjaya, macam kerja lah. Mengapa dia tu tak kerja? Sebab tak pergi cari. Tak pergi cari, tak dapatlah kerja. Mengapa tak cari kerja?
sebab tak ada keinginan, tak rasa pun nak bekerja. Memang tak ada lah. Kamu tak pergi cari makan, tak rasa pun nak makan, tak ada lah. Tak pergilah ni. Kamu tak pergi mandi ke? Tak rasa pun nak mandi. Kamu tak solat ke? Tak rasa pun nak solat. Tak ada lah. Tak ada keinginan, tak ada kehendak, tak ada kemahuan. Mengapa tak ada kemahuan? Sebab lemah keyakinan. Dia tak yakin. Ataupun kalau ada yakin pun lemah yakin dia yang dia akan dapat kerja. Maka dia tak pergi lah. Buat apa? Pergi cari. Sebab dah tahu dah tak akan dapat. Lemah yakin dia tak dapat. Ataupun dia tak yakin yang bekerja itu penting. Kamu tak kerja ke? Buat apa kerja? Tak kerja pun tak apa. Dia tak yakin yang dengan kerja itu hidupnya akan lebih baik, akan berlaku perubahan. Kerja ke tak kerja ke sama je pun. Jadi dia tak pergilah. Tak yakin bahawa bekerja itu termasuk dalam tuntutan agama. Padahal kita lihat 4 orang khalifah semua kerja. Bacalah sejarah mereka. Sahabat-sahabat utama yang lain kerja. Carilah maklumat tentang mereka, baca sejarah mereka. Sedangkan mereka ini ialah wali-wali Allah yang lebih utama lah. Maharaja wali-wali Allah. Jadi tak kuat keyakinan. Sebab itu mereka tak mencari ilmu tentang soal hati ini dan tak mencapai. Bagi mereka tasawuf ni tak adalah apa sangat, tak penting sangat. Dia tak ada keyakinan. Mengapa lemah yakin ataupun tak yakin? Sebab orang-orang yang kita pandang sebagai bijak pandai, bermaklumat dalam agama ini pun buat tak kisah. Kalau soal fiqh, ramai orang ambil kisah. Soal akidah agak ramai. Bila sampai soal hati tadi, tak berapa. Bila orang-orang ilmuwan pun buat tak berapa, maka kita yang tak ilmuwan ni lagilah. Ada gangguan tadi, jadi kita sambung semula. Apabila sesuatu itu dipandang sebagai pilihan, maka secara fitrahnya anak-anak tadi dia akan memilih yang termudah bagi dia, iaitu tak buat. Itu yang kita nak kaitkan tadi. Apabila umat memandang seolah-olah ilmu-ilmu berkaitan al-ihsan dan as-sa'ah ini sebagai pilihan, maka majoriti daripada umat buat tak tahu, akan tinggalkan. Mengapa orang-orang yang banyak maklumat agama ini tak mengambil berat? Sebab sebahagian daripada mereka memang tak ada pun ilmu berkaitan. Sebahagian lagi pula ada juga ilmu tapi dia tak rasa penting. Yang benda ni dia rasa tak penting. Ada pula yang ada juga tapi sangat-sangat asas. Tak sampai kepada bahagian-bahagian yang agak lanjutan tu. Inilah antara penyebab mengapa ramai orang tak sampai kepada hal-hal yang sepatutnya mereka sampai, khususnya dalam tungku al-ihsan yang berkait dengan soal hati. Tuan-tuan yang dimuliakan, daripada 4 tiang agama yang bertaraf fardu ini, kita pun sedia maklum kalau tiang al-ihsan, yakni yang berkait dengan fiqh, dengan hukum hakam, maka ramai orang yang nak mengajar dan ramai yang nak belajar. Berkait dengan tiang al-iman, yakni akidah, usuluddin, kalam dan seumpamanya, agak ramai yang nak mengajar dan agak ramai yang nak belajar. Tetapi apabila sampai kepada tiang al-ihsan, berkait dengan tasawuf, sufi, tariqah dan seumpamanya, kurang orang yang hendak mengajar dan kurang orang yang hendak belajar. Dan apabila sampai kepada tiang as-sa'ah yang berkait dengan zaman akhir dan seumpamanya, lagilah sangat kurang orang yang hendak mengajar dan sangat kurang orang yang hendak belajar. Zaman dulu-dulu, biasanya murid-murid tasawuf ini usia mereka dalam belasan tahun. Zaman-zaman Imam Ghazali ni.
mereka belum berumah tangga, mereka boleh khususkan diri mereka kepada pelajaran. Macam murid-murid sekolah zaman sekarang lah kan, usia belasan tahun kan. Tetapi bila sampai ke zaman kita ini, orang yang nak belajar ilmu tasawuf ini biasanya umur dah banyak, baru nak belajar. Dah berumah tangga, dah berkerjaya, dah ada komitmen banyak, dah masalah pun dah datang bertimpul-timpul macam-macam, dia baru nak mula. Jadi kekuatan hati mereka untuk belajar dan istiqamah belajar ilmu-ilmu agama, khususnya tasawuf, bergantung kepada sekuat mana mereka berjaya menyingkirkan hijab-hijabnya atau penghalang-penghalang. Kita nak belajar ilmu tasawuf ni tadi, dia ada penghalang-penghalang, tabir-tabir, ada penutup-penutup, dinding-dinding, pintu-pintu. Kita boleh lepas tak empat penghalang ni, boleh singkap dia tu, maka kita ni cantiklah pembelajaran kita. Tapi kalau kita tak boleh nak singkapkan tabir-tabir ni, akan bermasalah kepada kita. Jadi orang zaman dulu tu, budak-budak mudahlah, sebab tabir-tabir yang 4 ni belum kuat pada diri mereka, kerana mereka ni tumpu belajar. Macam kita ni bila dah berumur baru nak belajar, tabir untuk kita tu dah kuat. Jadi apakah tabir-tabirnya? Apakah hijab-hijabnya? Ada 4 hijab. Yang pertama hijab harta, yang kedua hijab kemegahan, yang ketiga hijab taklid, dan yang keempat hijab maksiat. Dalam kuliah sebelum ini kita huraikan dah pun. Ini kita imbas lalu saja. Hijab harta. Macam budak-budak sekolah sekarang lah. Kalau sempat mereka ni pegang duit, apatah lagi kalau duit tu banyak. Dia bekerja ke, berniaga ke, mudah dapat duit ke, jadi tokan ke, dan sebagainya lah, yang dia dah terkena hijab tu, maka hati dia dah belah bagi dan dia berat dah nak bersekolah. Sebab dia dah mula pegang duit. Sama dengan belajar tasawuf ni. Zaman dulu-dulu, sebab tu belajar tasawuf zaman dulu ni, dia seakan-akan memondok, dia ada zawiyah dia. Dia dekat dengan guru dia. Sesuai dengan zaman begitulah. Tu hijab harta. Dah terkena hijab harta, baik budak sekolah atau pelajar tasawuf, maka hati dia dah tak kuat. Hijab yang kedua, hijab kemegahan. Sekarang ni zaman muda-muda lagi, dia boleh jadi artis, boleh jadi influencer, pempengaruh, jadi ahli sukan, ahli muzik dan sebagainya. Bila mereka dah ke situ, hati mereka sudah berbelah bagi. Kalau zaman dulu tu sebab tu dia memondok. Yang ketiga, hijab taklid. Dia taksub atau pengaruh dengan sesuatu aliran pemikiran. Yang keempat, hijab maksiat. Apabila dia sudah main bahan-bahan yang merosakkan, yang menghayalkan, terlibat dengan pergaulan bebas, terlibat dengan hiburan-hiburan, dengan judi online, dengan rempit, lumba haram dan sebagainya, maka hati dia tu dengan persekolahan tadi dia kurang dah. Belajar tasawuf tu macam tu. Jadi dalam belajar tasawuf ini, kita kena singkap hijab-hijab ini. Walaupun kita mungkin bukan remaja lagi dah, kita dah berusia baru belajar tasawuf, kita singkap setakat mana yang boleh. Hijab apa? Hijab harta. Jangan terpersona dengan harta benda, kekayaan, duit sebagainya. Yang ini akan mengganggu pelajaran tasawuf kita. Yang kedua, hijab kemegahan. Jangan terpersona dengan kemegahan, kepopularan, kehebatan, sanjungan dan sebagainya. Hijab yang ketiga, hijab taklid. Hijab yang keempat, hijab maksiat. Apabila telah selesai 4 hijab ni berjaya diselak, kalau tak selak semua pun dapat selak sebahagiannya pun, masih tak mencukupi. Kerana sebagai murid, kita kena ada tukang tunjuk, tukang bimbing, guru, mursyid, kena ada. Bukan selak 4 hijab maka okey selesai. Belum. Itu baru permulaan. Kata Imam Al-Ghazali, seseorang murid memerlukan seorang guru. Dia sebut istilah dia syekh. Seorang guru yang menunjukkannya ke jalan yang benar. Sesungguhnya jalan agama itu sulit dan jalan syaitan itu banyak lagi terang.
Orang yang tidak mempunyai guru untuk menunjukkannya, nescaya dia akan dibawa oleh syaitan kepada jalan syaitan. Itu bahaya. Kata Imam Ghazali, apabila murid itu beroleh orang yang menjadi pegangannya, maksud dia sudah berjaya mendapatkan penunjuk atau guru atau mursyid, nescaya hendaklah atas orang yang menjadi pegangan itu, maksud dia guru itu, menjaga dan memelihara murid tersebut dengan benteng yang kukuh. Jadi guru ini, dia bukan kena jaga diri dia sendiri saja, tapi dia juga kena bertanggungjawab untuk menjaga murid-muridnya. Ditolaknya perompak-perompak jalanan dengan benteng itu, iaitu 4 perkara. Guru ni dia kena perhati, pantau. Murid-murid ni jangan dirompak, tapi bukan dirompak dengan perompak betul tu. Ditolaknya perompak-perompak jalanan dengan benteng itu, iaitu 4 perkara. Yakni sebagai murid dia kena ada khilwah, bersunyi-sunyian, terpisah untuk waktu-waktu tertentu untuk bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, diam. Yang ketiga, lapar. Yang keempat, berjaga malam. Tapi ada huraian dia lah. Ya. Murid ni tadi, dia kena ada khilwah, kena ada diam, kena ada lapar, kena ada jaga malam. Sebagai guru, dia kena pantau. Itu tugas dia. Kadang orang tak faham macam ambil apa, menyibuk lah apa, bukan. Itu memang tugas dia. Khilwah ini bersendirian, bersunyi-sunyian, memberikan peruntukan masa tertentu untuk bersama-sama dengan Allah. Dia maksud dia kurangkan berkata-kata kecuali atas urusan perlu. Lapar ini maksud dia kurangkan makan, jaga pemakanan. Dan berjaga malam ni maksud dia kurangkan tidur malam dan buat urusan-urusan berkaitan agama tadilah. Ini bagi murid-murid tasawuf. Jadi Imam Ghazali ni dia banyak cerita tentang zaman itu. Zaman itu kita kata tadi, murid-murid tadi usia muda-muda belasan tahun dia duduk dekat dengan guru. Kita tak boleh betul-betul sama macam itu. Sebab zaman sekarang ni yang nak belajar tasawuf ni orang yang dah berusia dan jauh pula dengan guru. Dia ada lain sikit cara dia tu. Inilah benteng daripada perompak-perompak jalanan. Maksud dia kalau tak ada 4 benteng ni tadi, murid tu belajar tasawuf lama pun tak ke mana juga pergi dia. Sebab telah dirompak. Bahasa dalam dia, telah dirompak. Sekiranya tak ada benteng ini, seolah-olah hasil usaha ataupun dapatan kita dalam tasawuf ini sudah dirompak. Jadi dulu-dulu guru-guru sufi ini memang menjaga agar murid-murid dia sepanjang tempoh belajar itu dia ada khilwah, dia kurang bercakap, dia kurangkan makan dan kurangkan tidur. Ni dulu mengikut sistem pondok, sistem zawiyah ataupun tempat khusus ataupun duduk dekat dengan guru ataupun bermusafir sekali dengan guru. Zaman sekarang yang nak belajar ni dah berusia, dah berumah tangga, dah berkerjaya biasanya. Lain pula cara dia. Tetapi cara yang asas tadi itulah sebagai panduan awal kita. Sebenarnya saya sendiri sempat merasa pengalaman yang lebih kurang macam ini. Tak betul-betul sama, tapi lebih kurang masa belajar tasawuf sufi tarikhah, khususnya tarikhah Ghazaliyah dulu. Kita nak cerita pengalaman orang lain boleh, tapi jauhlah pengalaman orang kita ambil jauh. Lebih baik kita kongsi pengalaman sendiri sebab dia itu dekat dan real, kita sendiri lalui. Kita boleh jadi contoh teladan.
boleh jadikan pengajaran kepada anak-anak murid. Tetapi kadang-kadang bila kita cerita tentang pengalaman kita, segelintir orang memandang itu sebagai mengangkat diri sendiri. Sebenarnya tak. Ini kita nak pengalaman yang kita lalui sendiri, benda tu lebih dekat dengan kita, real, kita saksikan sendiri sebab kita lalui. Maka kita tak boleh terpengaruh sangat dengan kata-kata orang. Kalau tidak, apa pun tak jadi. Sebab itu kita kongsi sikitlah pengalaman kita belajar dulu supaya murid-murid dia boleh ambil sebagai iktibar. Macam mana dia nak menyusun pula dia. Jadi kita nak bentang cerita zaman pelajar dulu. Cerita zaman belajar. Benteng pertama tadi ialah lapar. Kata Imam Ghazali, adapun lapar itu mengurangkan darah jantung dan memutihkannya. Dan pada putihnya itu ada nurnya, ada cahayanya. Dan menghancurkan lemak hati. Dan pada kehancuran itu, jadilah halusnya hati. Dan halusnya hati itulah kunci kepada mukasyafah. Sebagaimana kesatnya hati itu akan menjadi hijab. Dan apabila darah jantung telah berkurang, nescaya sempitlah jalan musuh. Musuh ni tadi apa? Syaitan. Contoh dia macam kita berpuasa, salur darah kita pun jadi kecil dan highway dia pun kurang, menyebabkan syaitan. Kan syaitan ni dia berjalan dalam salur darah. Tu Imam Ghazali kata, apabila darah jantung telah berkurang, nescaya sempitlah jalan musuh. Imam Ghazali memetik kata-kata Sahal, para wali itu tidak menjadi wali kecuali dengan 4 perkara, iaitu mengempiskan perut. Ini bahasa kiasan, bukannya suruh kempis perut tu maksud dia kurangkan makan, jaga pemakanan. Tidak tidur malam maksud dia banyak berjaga untuk urusan agama. Berdiam maksud dia cakap dalam benda-benda yang perlu. Dan mengasingkan diri maksud dia ada tempoh waktu yang dia kena berjauh dengan orang ramai buat seketika untuk dia tumpu kepada pelajaran dia. Itu maksudnya. Ini kata-kata pendek ni kalau kita tak tanggap dengan cara yang betul, maka akan wujud masalah. Nanti kalau kata kempiskan perut, nak buat six pack ke apa ke, tak tidur malam, tak tidur langsung, diam, apa pun tak cakap, diam je sepanjang belajar tasawuf. Kalau 5 tahun belajar tasawuf tu diam senyap, bukan macam itu. Sebab kita selalu pesan kata-kata pendek ni dia tu umum. Dia ada huraian dia. Kita jangan berhukum 100% dengan kata-kata yang pendek, tazkirah-tazkirah pendek, ayat-ayat pendek. Jadi masa belajar ilmu tasawuf ni, sepatutnya kita ni banyak melakukan puasa-puasa sunat. Tetapi saya sendiri pun tidak kuat juga, tak banyak juga puasa-puasa sunat. Tetapi kurangkan makan, tak makan itu memang biasa zaman itu. Puasa ini memanglah kita faham dari segi kesihatannya banyak manfaat. Dia meringankan tubuh badan kita dan pergerakan. Kalau perut tengah kenyang tu, musuh datang, kita nak melompat jadi susah, nak berlari jadi susah. Tapi kalau perut kita ni ringan, kita pun ringan, nak berlari, nak melompat, nak bertindak. Dipercayai kalau dari segi kesihatan ni, berpuasa dapat membantu mengurangkan tekanan darah tinggi, kurangkan gula, kolesterol dan sebagainya lah. Ini benda maklum lah, kita tak cerita panjang. Dia masalahnya, kita ni puasa kita memang macam puasa sahabat-sahabat Nabi. Masalah dia tu, waktu tak puasa, yakni waktu malam, kita tak macam sahabat-sahabat Nabi. Situ yang tak kena. Waktu puasa macam sahabat-sahabat Nabi, tak makan apa-apa, tak minum apa-apa, okey, sama. Tapi bila waktu buka puasa nanti, dia tak sama macam sahabat-sahabat Nabi dah. Sahabat-sahabat Nabi makannya tu sedikit. Makan dia tu tak ada berulang-ulang, makan dia tu tak bermewah-mewah. Yang kita waktu siang berpuasa tu macam sahabat Nabi dah, cantik dah. Waktu buka puasa sampai ke subuh,
Kita makan macam-macam, benda-benda yang tak menyihat pun makan berulang-ulang, makan banyak dan sebagainya. Sebab tu puasa kita ini dari segi manfaat kesihatan dia tu kurang. Sebab kita berpuasa macam sahabat Nabi, tapi time tak berpuasa, time buka puasa sampai ke subuh tu tak macam sahabat Nabi. Maka bila nak diet, nak jaga kesihatan, nak turunkan berat badan semua, orang mengikut puasa-puasa yang dicipta kemudian, yang dikaji kemudian. Bagus-bagus puasanya, macam-macam jenis puasa yang kita boleh dapat di internet, bagus-bagus belaka. Tapi ada yang sampai panjang, berbelas-belas jam tak makan, berhari-hari tak makan, hanya minum saja. Sebenarnya kalau kita ikut betul-betul puasa yang Rasulullah anjurkan ini, dah cukup. Dah cukup untuk apa yang kita nak. Tak perlu buat puasa-puasa jenis lain. Syarat dia, waktu kita berpuasa siang tu macam puasa sahabat-sahabat Nabi memang kita buat. Waktu tak puasa, waktu malam ni tu macam sahabat-sahabat Nabi juga. Kita boleh kekal yang dua ini, tak perlu kepada puasa-puasa yang lain. Jadi zaman saya belajar itu, saya belajar tasawuf ini, usia awal 20-an, 24 tahun. Makan berat memang tak ada. Makan ringan je belaka. Makan nasi ni kurang. Sebab kita tumpu pelajaran. Jarang makan nasi pun. Makan mi ke, makan bihun ke, makan roti ke. Puasa sunat memang tak kuat, tak berapa banyak. Tapi dari segi makan memang kurang makan. Selalu lupa pun makan. Tak makan sebab kita memang tumpu. Tumpu pada pelajaran agama, tumpu pada ilmu, tumpu pada dakwah, tumpu pada amal. Makan apa yang sempat saja. Sebab duduk seorang. Jadi tak ada nak masak-masak semua, sangat jarang. Dan di rumah pun tak ada apa pun yang ada biskut-biskutnya. Makan biskut saja. Roti kering, biskut. Air kosong. Kadang-kadang kopi. Kalau makan nasi, biasa satu mata. Sebab daripada kecil pun memang hidup susah, memang satu mata sajalah. Sampai sekarang, nasi putih, kalau dengan kobis goreng sudah cukup, tak perlu benda lain. Kobis goreng pun paling simple. Kobis, minyak sikit, garam, bawang, siap. Tak payah nak campur-campur benda lain. Ada dua ni, insya-Allah setakat inilah Allah izinkan. Setiap hari pun tak apa. Itulah makanan. Tak kisah. Tak ada terasa nak makan lauk tu, lauk dia tak datang perasaan. Dari segi inilah Allah mudahkan. Tapi ada bahagian-bahagian lainnya yang susah. Bahagian makan ni insya-Allah mudah. Ni masa zaman belajar tasawuf ni, itulah makanan. Sampailah sekarang. Tapi bila kita dah berkeluarga, kita meraihkan ahli keluarga kita, dan mereka pun tak macam kita. Belum sampai kepada apa yang kita korbankan dulu. Jadi kita buat beberapa mata lauk. Tapi kalau kita sendiri pun cukup nasi, kobis goreng, dah selesai. Tak payah lauk-lauk lain. Bulan puasa pun sama. Benteng yang kedua, berjaga malam. Berjaga malam ni, kata Imam Al-Ghazali, ia membersihkan, menjernihkan dan menyinarkan hati. Sementara tidur itu, maksudnya tidur banyaklah, mengesatkan dan mematikan hati. Kecuali apabila tidur itu sekadar perlu. Berjaga malam untuk melakukan urusan-urusan agama ini, dia menjadi penyebab kepada mukasyafah. Mukasyafah akan rahsia-rahsia, sir dan urusan-urusan yang ghaib. Ada yang mengatakan tentang sifat wali-wali Allah itu bahawa makanan mereka itu sekadar perlu, tidurnya kerana terpaksa, dan kata-katanya yang penting-penting sahaja. Tapi yang kita ni jauh, sebab kita ni makan lebih daripada perlu, banyak layan kehendak, dan tidur kita pun lama, dan kita bercakap banyak benda-benda yang tak perlu pun banyak cakap. Jadi kalau waktu tengah belajar tasawuf tu, tengah tumpu tu, tengah mondok tu dulu,
Kena jaga benda-benda ni. Jadi kalau pengalaman sendiri masa belajar tasawuf ni dulu, purata tidur sehari 3 jam ke 3,5 jam. Itu biasa. Dan sampailah dah berusia sampai umur 48 tahun pun sama. Tidur lebih kurang 3 jam atau 3,5 jam sehari. Cuma bila umur dah sampai 50, dia dah tak kuat macam dulu. Target sekarang ni dalam 5,5 jam macam tu lah. Jadi dari usia 20-an tu sampai lebih kurang 48 tahun memang tidur 3 jam, 3,5 jam. Memang saya jenis tak suka tidur. Dan masa belajar tu juga tak ada hobi. Hobi semua buang, bukan buang lah, letak tepi. Lebih kurang 2,5 tahun, 3 tahun tak ada. Semua tak ada hobi, tumpuk agama je. Tumpu amal agama, belajar agama, sampaikan agama. Khusus masa seharian untuk hal ehwal agama ini, terutamanya tentang tarikhah wazaliyah lah, zaman belajar itu 6 jam sehari pada hari bekerja. Tak cukup, lebih kurang 6 jam tu akan cari jalan untuk bagi cukup juga. Itu pada hari bekerja. Dan kalau pada hari cuti 9 jam sehari. Kita dah tak ada hobi, semua tak ada hobi dah. Kerja, tumpu belajar tu. Tumpu belajar, amal, buat. Belajar, amal, buat. Belajar, amal dan dakwah. Itu je. 6 jam setiap hari pada hari bekerja. 9 jam sehari pada hari yang tak bekerja, hari cuti. Itu sekadar kita nak cakap supaya nampak logik. Sebenarnya kalau dalam bahasa kampung kita ni 24 jam. Macamlah orang main gitar kan. Gitar legend. Kalau kita sembang dengan mereka ni, zaman awal mereka belajar sampai nak jadi handal tu, beberapa tahun awal tu, berapa lama sehari mereka tumpu pada permainan gitar tu? Cuba tanya. Mereka akan jawab ringkas, 24 jam. Tu jawapan ringkas lah, umum. Tentulah mereka ada makan, ada mandi, ada tidur. Tapi maksud dia kebersamaan mereka dengan urusan-urusan gitar itu dari segi teori dan praktikalnya sentiasa. Jadi zaman saya belajar itu macam itu. Selain daripada urusan-urusan harian, selain daripada kerja, memang tumpu pada tasawuf saja. Di tempat kerja pun tumpu tasawuf saja. Ada ruang free, tumpu tasawuf. Tak ada nak sembang-sembang ke apa, memang kurang. Tapi sekarang ini tak boleh. Sebab nak tak tidur banyak tu dia tak mampu sebab badan sudah lemah. Kalau saya nak kekalkan juga tidur 3 jam pada waktu malam, siang dia terpaksa nak kena tidur pula, nak tambah pula lagi. Jadi daripada siang tidur tu lebih baik malam kita cukupkan, walaupun selalu tak cukup. Purata lebih kurang 5,5 jam. Kalau siang malam tidur 3 jam, siang nak kena cover pula. Sebab dah tak sekuat dulu. Zaman muda memang kalau usia belasan tahun lagi. Tapi masa tu tak belajar tasawuf lagi lah. Yang mula belajar tasawuf secara sepenuhnya ni masa umur 24. Kalau dah terlewat dah tu. Nasib baik dah dapat juga sikit sebanyak. Ikut cara Imam Ghazali masa belasan tahun tu. Benteng yang ketiga, khilwah. Maksudnya menyendiri. Kena ada waktu-waktu tertentu kita kena berjauhan dengan orang, kita tumpu kepada hubungan kita dengan kekasih kita, yakni Allah. Tapi akan ada masalah sekiranya kita ini duduk berseorangan sekejap pun dah resah gelisah. Tak boleh dah duduk seorang, nak kena cari kawan juga. Orang jenis macam ni dia tak boleh tahan lama. Tak boleh dapat banyak lah biasanya. Sungai-sungai panca indera, kita ada 5 panca indera yang itu ibarat sungai. Itu yang masuk dan membentuk isi hati kita. Jadi kita nak masukkan benda yang
berkait dengan tasawuf soal hati ni, dia kena ada waktu yang 5 panca indera ni ditumpu pada urusan Allah saja. Berkait dengan Allah saja. Zaman saya belajar dulu ni memang duduk seorang pun. Satu rumah buruk saja rumah dia, rumah sewa, duduk seorang. Rumah itu bahagian depan pun dah sengit dah. Tunggu masa nak runtuh. Pijak pun takut terperluh kaki. Memang jarang tetamu datang. Jarang tetamu datang. Jadi memang uzlah sungguh lah. Memang urusan kita sungguh lah. Rumah tu satu rumah lama, rumah papan. Ada bahagian atas, ada bahagian belakang tu, bahagian bawah. Bahagi dua. Bahagian belakang tu ada keluarga. Keluarga yang menyewa. Dari bahagian depan ni, duduk seorang. Memang kena tumpu lah. Tak ada sebarang gangguan. Nak kata pergi lepak-lepak memang tak ada. Duduk kedai, makan di kedai pun tak ada. Jarang sangat. Memang tumpu sungguh lah zaman itu. Yang pergi tempat kerja dan surau. 2 tempat je. Kalau kedai, pergi beli barang makan, bawa balik. Itu saja. Zaman itu TV tak ada. Radio tak ada. Telefon pun tak ada. Yang gadget-gadget yang lebih canggih macam sekarang ni, telefon bimbit dan sebagainya, memang tak ada. Jadi memang tumpu sungguh. Tak sama lah. Kadang-kadang anak murid tanya macam mana Ustaz belajar dulu. Saya nak contohi lah. Susah nak dapat keadaan macam tu dah sekarang ni. Susah. Benteng yang seterusnya, kurang berkata-kata. Maksud dia banyak berdiam tapi bercakap, bukan tak bercakap. Ni orang salah faham tu kata tadi. Kalimah pendek-pendek, tazkirah pendek-pendek, kata-kata pendek-pendek, dia kena ada huraian dia. Jangan berhukum dengan yang tu saja 100%. Jangan orang kata tak bercakap dengan orang lebih 3 hari, tak masuk syurga. Ini benda yang pendek, kita tak boleh nak hukum macam itu. Dia panjang huraian dia, banyak huraian dia. Kata Imam Ghazali, tetapi orang yang mengasingkan dirinya itu, murid ni tadilah. Sebab murid zaman itu ni, mereka ni ada pondok-pondok, ada tempat dia sendiri. Maka ada orang yang servekan makanan yang sangat asas lah. Zaman itu, dengan orang itu pun seboleh-bolehnya jangan berkata-kata kalau waktu tengah belajar tu, melainkan perlu. Saja-saja nak sembang-sembang tu, kalau boleh elak-elak. Sampai setara itu. Orang yang mengasingkan dirinya itu tidak terlepas daripada melihat orang yang menguruskan makan minumnya dan pengaturan urusannya. Maka sayugialah dia tidak berkata-kata kecuali perlu. Dalam tempoh belajar yang awal-awal tu, sampai satu peringkat lain, boleh je sembang dengan orang. Peringkat-peringkat awal tu, orang kata macam rekrut lah. Tengah menjadi rekrut tasawuf. Bukan rekrut askar, rekrut polis, komando dan sebagainya. Kan semasa jadi rekrut tu, dia tak sama macam dah lepas jadi rekrut. Jadi waktu belajar dulu, pengalaman sendiri, saya memang jarang jumpa orang. Memang tak suka bersembang pun. Tapi kalau orang datang nak bersembang, kita tinggal segala kerja lain, memang layan. Tumpu terus. Memang tumpu sungguh-sungguh sembang. Tapi kalau saya saja nak percaya orang untuk sembang, tak ada. Kalau di tempat kerja, ada waktu free saja, buka kitab ihya, tulis, buat nota, baca zikir. Bila ada orang, kita layan. Macam tu lah. Jadi zaman saya belajar dulu, masih muda, memang boleh dapat lah 4 benteng je. Sebab itu agak cepat. 4 benteng ni, iaitu lapar, maksud dia kurang makan. Tak kira orang makan pun, tak minat makan. Berjaga malam, maksud dia menghidupkan malam. Kurang tidur, hidupkan malam dengan urusan-urusan ni, tasawuf ni lah, dan urusan agama yang lainnya lah. Kemudian khilwah, bersendirian dengan kekasih. Dan satu lagi, kurang berkata-kata. Dapatlah 4 ni dapat.
Jadi untuk perkongsian kali ini setakat ini sahaja dahulu. Kita simpulkan sebagai rumusannya, kita fahamlah bahawa anggota badan kita ini nak kena dilatih dengan ilmu-ilmu daripada tungku al-Islam. Akal minda pemikiran kita pun nak kena latih dengan ilmu-ilmu daripada tungku al-iman. Maka hati qalbu kita pun nak kena latih dengan ilmu-ilmu yang daripada tungku al-ihsan. Dan tindakan, kesesuaian tindakan, tajdid dan sebagainya itu tungku asal. Yang menghalang hati qalbu kita daripada sampai atau daripada dekat dengan Allah tak lain ialah sifat-sifat mazmumah. Itu tadi kena ada benteng-benteng dia tu. Maka kita kenalah menundukkan ataupun mengalahkan sifat-sifat mazmumah ini. Jika kita dapat membuangnya terus, lagilah bagus. Tapi mana kan dapat? Kita tunduklah, hanya tekan dia. Untuk itu, kita kenalah ada ilmu pengetahuan untuk mengalahkan dan menundukkan sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Cara nak dapat itu, mau tak mau, kita kenalah dahulukan dengan berguru, dengan belajar dan praktikkan, amalkan. Ilmu-ilmu ni ada dalam tungku yang mana? Tungku al-ihsan. Semoga Allah memilih kita untuk mencari dan mendapatkan ilmu-ilmu dan amal-amal berkaitan. Bagi orang-orang yang memang sudah dapat, semoga dapat istiqamah dan terus mendaki maqam demi maqam dalam perjalanan kerohanian ini. Majulah tasawuf untuk umat. Majulah al-ihsan untuk umat. Kalau orang kata majulah sukan untuk negara. Jadi dalam kuliah akan datang, insya-Allah kita akan buat pengajian khatam. Habislah kitab latihan qalbu kita ni, kitab yang ke-22 ni. Khatam kitab latihan qalbu. Dan kitab yang akan datang pula selepas kitab latihan qalbu ini ialah kitab keajaiban qalbu. Sepatutnya keajaiban qalbu dulu, tapi ada cerita dia tu. Dalam kuliah khatam nanti kita sampaikan cerita dia. Dan tentang pertemuan kita, tahun ini kita buka sekali sahaja pertemuan untuk orang-orang yang pertama kali nak bertemu atas urusan-urusan tasawuf sufi tariqah ini, khususnya tariqah Ghazaliyah, ialah pada 4 November. Setakat ini kita cadang buat di kawasan Taiping. Sekiranya ada aral pada 4 November itu minggu depannya. Jadi 2 tarikh inilah salah satu. Sebelum ini, sejak tahun 2012, kita buka 40 kali pertemuan. Lebih kurang 40 kali pertemuan setahun. Sampai time PKP tu, kita buka dalam ada 12 kali dan ada 7 kali. Kalau tak salah lah. Dan lepas 10 tahun sebagaimana yang dipesan oleh mursyid dulu, tahun ini buka sekali sahaja. Adalah sebab-sebab ni. Jadi sekiranya ada salah dan silap, kita mohon banyak-banyak maaf. Kita beristighfar kepada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan semua.